Sementara kita menunggu nota ni, sebab ada masalah sikit tak sampai lagi, kita bincang-bincang dululah berhubung dengan perkara-perkara lain secara umum, perbincangan umum lah, sebab saya pun tidak bersedia juga. Ingatkan nota itu sudah ada. Ini kita akan guna ni nota yang keempat lah, Abwab Taharah yang keempat. Nak fotostat sikit pun serba salah juga kan. Kita tunggulah, katanya dalam perjalanan. Jadi rasanya kita bincang-bincang secara umum lah, serba sedikit maklumat umum berhubung dengan Tirmizi ataupun lain-lain. Sebenarnya Jami' At-Tirmizi atau Sunan At-Tirmizi ini adalah satu kitab utama dalam pengajian hadis. Dan dalam sistem pengajian yang saya ikuti, Jami' At-Tirmizi ini dikehendaki dipelajari pelajar-pelajar hadis terlebih dahulu sebelum mempelajari kitab-kitab hadis yang lain. Kalau di zaman dahulu, sebelum ada sistem daurah hadis, memang dia belajar kitab ni lah dahulu, habis kitab ni, kitab lain pula, gitulah. Tapi yang diajar mula-mula sekali, kalau di peringkat tinggi, ialah Sunan Tirmizi atau Jami' Tirmizi. Kemudian setelah beratus tahun sistem ini berjalan di sana, barulah ada sistem daurah hadis. Dalam sistem daurah hadis, Jami' Tirmizi dan kitab-kitab lain diajar setiap hari. Itu berdasarkan pengalaman saya, setiap hari. Jadi dia letakkan pelajaran ini, Jami' Tirmizi ini, pada masa mula-mula sekali. Jadi masa tu dibagi dalam setiap hari beberapa masa, 5-6 masa. Sebelah pagi mula-mula sekali Tirmizi. Jadi isyarat kepada kitab yang sepatutnya dipelajari terlebih dahulu dalam banyak-banyak kitab itu. Selepas itu masa kedua Abu Dawud. Begitulah dalam tertib pengajian kitab-kitab hadis yang utama. Yang ketiga Bukhari. Yang keempat masa yang keempat Muslim. Yang kelima Nasa'i. Dan yang keenam Sunan Ibn Majah. Itulah mengikut tertibnya. Setelah habis Sunan Ibn Majah, guru yang sama mengajar pula kitab lain, kitab hadis yang lain, tapi ini bukan kitab yang utama lah. Dia mengajar pula kitab Muwatta misalnya, Muwatta Imam Malik, itu pun kita belajar juga. Muwatta Imam Muhammad, itu pun belajar juga, tapi itu selepas yang utama, tidak masa utama lah. Dan juga Ma'anil Athar dan Syarah Ma'anil Athar Imam Tahawi, itu yang dipelajari oleh kita. Jadi kedudukan Jami' At-Tirmizi atau Sunan At-Tirmizi ini tetap mula-mula, tiap-tiap hari mula-mula belajar. Kalau zaman dahulu ketika tak ada daurah hadis, memang dia belajar Tirmizi dari awal sampai akhir lah. Selepas habis itu baru Abu Dawud, sebab guru tak ramai. Guru misalnya dalam silsilah sanad kita ni Syah Waliullah, dia seorang yang mengajar. Jadi anak dia Syah Abdul Aziz tu timur daripada dia lah. Tiap-tiap hari dia nak mengajar, bukan mengajar kitab hadis saja, banyak lagi yang lain. Jadi hadis tu dia ajar Tirmizi dulu, lepas tu Abu Dawud, lepas tu Bukhari. Tertibnya sama, tapi tidak tiap-tiap hari lah. Setelah habis satu-satu dahulu. Sebab di zaman itu belum lagi ada sistem daurah hadis. Belum lagi ada sistem daurah hadis. Dari segi kepentingannya kitab Sunan Tirmizi atau Jami' Tirmizi ini, ia pada umumnya, itu perlu kita tahu, sebab kita tak biasa di tempat kita kan, kita tak tahu keadaan dia, siapa yang pegang, yang mengajar kitab ini, yang mengajar kitab ini sepatutnya, kita pun tak tahu kan. Kalau di sana yang pegang kitab Tirmizi ini, yakni yang mengajar kitab Tirmizi dan Bukhari, ialah Syekhul Hadis
di tiap-tiap universiti tu. Dia sana ramai Syekhul Hadis. Syekhul Hadis masing-masing ada tempat masing-masing tu. Jadi yang pegang Jami' Tirmizi dan Bukhari ialah Syekhul Hadis. Kalau tidak pun, kalau dia sibuk sangat pun, dia akan pegang Bukhari. Dia tak lepas itu kepada orang lain. Itu syarat dia. Syekhul Hadis mesti pegang Bukhari. Itu yang dia mesti kena ajar. Kalau dia ada lagi kesempatan, seeloknya dia juga yang pegang Jami' At-Tirmizi ini atau Sunan At-Tirmizi. Sebab itulah dalam pengajian saya yang saya terima kitab ini, dua kitab ni, Bukhari dan Muslim, daripada guru yang sama, iaitu Mufti Wali Hasan. Daripada dia, Mufti Wali Hasan. Tirmizi pun saya terima dengan dia, Bukhari pun saya terima dengan dia, sebab dia adalah Syekhul Hadis di Jami'atul Ulum Al-Islamiyah Karachi. Jadi dia pegang. Dan boleh dikatakan di masing-masing jami'ah dia ada, setiap guru tu dia pegang Tirmizi ini, dia akan dipanggil takrir. Takrir itu macam syarah dia lah, tapi syarah semasa dia mengajar. Dan syarah tu dalam bentuk yang ringkas, dia tidak detail. Bukan macam ni yang kita buat ni, tidak takrir. Kita buat dahulu, kita memang macam saya tulis sendiri. Itu bukan takrir. Takrir ini yang guru ceramah, murid salin. Murid salin lama kelamaan, beberapa tahun, beberapa kali habis, murid ni ada beberapa generasi dikumpulkan, kemudian dikemukakan kepada guru. Guru baikilah di mana-mana dia rasa nak baiki, tapi sifatnya adalah ringkas dan padat. Dia ambil parti-partinya saja, intisarinya saja. Dia tak ada bincang yang kecil-kecil, yang remeh-temeh, tak ada. Mana dia bincang 1, 2, 3, 4 begitu, dalam bentuk begitu. Itu dipanggil takrir. Takrir ini boleh dikatakan hampir setiap Syekhul Hadis yang mengajar Tirmizi ini, dia ada takrirnya sendiri. Dia ada takrirnya sendiri. Macam guru saya pun, dia ada takrirnya sendiri. Saya bawa balik, ada bawa balik. Semasa tulis ni pun saya selalu tengok juga takrir dia. Tapi sifatnya, oleh kerana terlalu ringkas, ia tidak sesuai untuk kitab, untuk syarah. Untuk syarah, untuk kita faham sendiri, nak ambil jalan pintas, jalan mudah, ambil parti-parti dia, memang perlu takrir. Jadi itu dinamakan takrir. Takrir Jami' Tirmizi. Setengah-setengah tu dia cetak. Kalau takrir tu agak lengkap, dicetak. Dan dia macam buku juga, tapi tidak sekemas buku sebenarnya takrir itu. Untuk digunakan sementara belajar saja, kebanyakannya begitulah. Takrir Jami' Tirmizi yang guru saya ada tu, saya bawa balik lah. Dan itulah yang kita guna juga. Mungkin peserta kita ni perasan, lepas-lepas tu ada saya sebut, misalnya nota 3 dulu. Nota 3 dulu yang saya tengok dalam takrir lain tak ada, tapi dalam takrir dia tu ada pula. Ada juga yang ada di lain, tapi dalam tu tak ada. Jadi yang itu dia ada. Misalnya dalam menilai hadis yang sebelum ni, nota yang ketiga tu tahrimuhat takbir wa tahliluhat taslim tu. Ketika bincangkan hadis tu, saya petik daripada takrir guru saya, yang mana dia sebut Maulana Anwar Shah Kashmiri gunakan kaedah usul dalam menilai hadis. Dan ada beberapa kaedah usul di situ sangat cantik, yang mana saya tak jumpa di lain, dan saya masukkan dalam itu. Itu boleh dilihatkan perbincangan tentang tahqiqul manaf, takhrijul manaf, tanqihul manaf, dan sebagainya. Di situ yang saya petik daripada takrir itu. Kitab Tirmizi seperti mana kalau kita lihat, kita telah ikuti dah sampai 3 nota.
Dan ini nota yang keempat, kalau kita perhatikan memang sangat istimewa. Akan terasa, kita akan dapat rasa kenapa kitab ni perlu dipegang oleh Syekhul Hadis. Apa yang menariknya, yang berbeza Tirmizi ini daripada kitab-kitab lain? Memang ketara sangat. Sebab Imam Bukhari misalnya, dia tak ada sebut hadis ini sahih ke apa, sebab dia kumpulkan yang sahih semuanya. Tak perlulah dia bincang nak kata ini hadis ini hasan ke apa ke. Dia tak ada dah, tak timbul soal itu. Dan dia tidak perkenal perawi-perawi dia. Tak ada, kita tak dapat kenal. Tapi kalau Tirmizi berbeza. Satunya dia sebut hukum hadis itu menurut dia, hasan ke, sahih ke, gharib ke, dia sebut. Sengaja dia kadang-kadang dia bawakan hadis yang dhaif. Bukan dia tak ada hadis yang sahih, dah ada, untuk mengajar kepada kita. Dhaif ni kenapa? Apa sebab jadi dhaif? Lalu dia sebutlah perawi ini misalnya ada dalam sanad itu. Tujuannya ialah nak memperkenalkan kepada kita tentang perawi sesuatu hadis itu. Jadi kita kenallah perawi. Artinya bila kita belajar Tirmizi ini secara tidak langsung, kita juga belajar tentang rijal hadis. Ini yang tidak ada dalam kitab lain. Sebab itu dia letak mula-mula. Dia ajar kita mengenali perawi-perawi atau rijal hadis. Kita tahu ini perawi sahih, ini perawi hasan, ini perawi gharib dan sebagainya. Kita boleh tahu. Kemudian untuk kemudahan kita di peringkat awal ni, kita tak biasa lagi dengan hadis. Dia bantu kita, dia tolong kita. Dia kata ini hadis ini hasan misalnya. Dia tolong kita. Kenapa hasan? Kita tengoklah kenapa dia tidak naik sahih. Di situ banyak sangat kelebihannya. Dan kiranya kalau betul-betul kita belajar Jami' Tirmizi ini secara sistematik, bila habis tu kan banyak dah dalam kepala. Dari segi ilmu rijalnya, dari segi hukum tentang sesuatu hadis itu, kita nak takhrij hadis macam mana, kita sudah belajar banyak sangat. Itu kelebihan Jami' Tirmizi. Selain daripada itu, kita boleh tahu juga mazhab-mazhab. Kalau dalam Bukhari dia tak ada, dia kira dia mazhab dia. Yang orang lain dia tidak kira, tengok kitab lain lah. Tapi kalau dalam Tirmizi, dia cuba kemukakan mazhab imam-imam yang masyhur. Dan dalil-dalil dia sebut ini pegangan Syafi'i misalnya. Syafi'i pegang dengan hadis inilah. Kemudian dia kemuka pula bab lain yang berbeza daripada yang tadi. Ini pegangan golongan lain pula, orang-orang kufar misalnya, dia kata. Jadi daripada situ kita tahu perbezaan mazhab-mazhab ni, daripada seorang imam dengan seorang imam yang lain, daripada satu kawasan berbeza dengan satu kawasan yang lain. Misalnya ini riwayat Hijaziyin, ini riwayat Kufiyin, berbeza. Jadi kita boleh tahu semuanya dengan sebab kita belajar Tirmizi ini. Dan ini melatih kita sebenarnya untuk mendapat satu kemampuan untuk melihat bagaimana imam-imam besar itu telah menerima ataupun mengeluarkan sesuatu hukum daripada sesuatu hadis. Macam mana kita boleh belajar daripada Tirmizi. Itu cara dia. Kadang-kadang dia tarjihkan. Dia kata ini pendapat ini, yang ini lebih kuat. Sebenarnya dia nak ajar kita orang-orang yang belajar ilmu hadis ini, bila ada dua hadis yang bercanggah, bagaimana cara kita nak tarjihkan. Kenapa kita tengok ulama ni tak mahu terima hadis ni, padahal dia tahu. Dia terima hadis ni, dia tarjihkan hadis ini. Kadang-kadang yang dia tarjihkan itu, kalau nak kira dari segi kedudukan hadis, lebih rendah daripada hadis yang dia tinggalkan itu. Kenapa dia buat begitu? Imam Tirmizi akan ajar kita benda-benda itu. Dan benda-benda ni tak ada dalam kitab lain. Itu yang istimewa. Sebab itulah Jami' Tirmizi ini memang sangat istimewa. Saya pun rasa begitu bila saya buat kerja sedikit sebanyak, tengok ni, patutlah, baru kita faham kenapa kitab ini dipegang oleh Syekhul Hadis di mana-mana. Kalau lemah di sini, mana lemah lah di lain.
akan lemahlah di lain. Ini macam asas dalam mengenali perawi-perawi, asas dalam menilai hadis, asas dalam mengetahui pelbagai mazhab dengan dalil-dalilnya, bagaimana mereka mentarjihkan satu hadis daripada satu hadis yang lain. Kita dapat lihat semua ni di dalam kitab Jami' Tirmizi. Itulah kelebihannya. Dan kalau kita kata, sebab itu semasa saya belajar dulu, bukan saya saja, yang lain-lain di mana-mana pun begitu umumnya cara dia. Kalau kita belajar benda lain kan, macam Abu Dawud, Ibnu Majah dan lain-lain, dia tidak detail sangat. Bayangkanlah kitab-kitab tu yang tebal-tebal tu nak dihabiskan dalam masa 1 tahun. Macam mana kalau nak detail-detail sangat? Tak habis. Kadang-kadang baca tak habis, lepas tu dia ijazah umum lah. Ada kalanya baca habis, tapi baca habis pun sepintas lalu saja. Kadang-kadang yang sama tu tak payahlah, ini tinggal. Ini yang jarang-jarang ada yang berbeza, yang tak ada dalam kitab lain, baru dia bincang. Itu saja. Yang sama tak perlu bincang dah. Sebab kadang-kadang hadis dia sama saja dalam kitab ni, hadis yang sama. Jadi yang sama tu tak diulangi lagi. Tapi kalau Tirmizi, jangan. Dia wajib mesti habis dari kulit ke kulit, dari awal sampai akhir, sama seperti Bukhari juga. Dan dia mesti kena detail betul, terutamanya di tempat-tempat yang sepatutnya dibincangkan secara terperinci lah, secara detail tu. Itulah kedudukan Jami' At-Tirmizi. Kemudian dia sebut misalnya hadis ini, kalau dalam nota ni, hadis ini muttarib, kata dia. Hadis ini ada ittirab dalamnya. Dia mengajar pula kita usul hadis. Jadi sebelum ini orang yang belajar hadis ini kira-kiranya sepatutnya dia sudah belajar usul hadis, ataupun orang panggil mustalah hadis. Dia sudah belajar. Jadi mustalah hadis yang dibelajar tu di mana kita nak praktik, kita nak guna, nak tengok sendiri di mana. Dalam kitab ni. Sebab Imam Tirmizi sebut ini muttarib. Sebab apa muttarib? Ni dia sebut. Tapi secara ringkas lah. Kalau kita baca tanpa guru, atau kita baca terjemahannya saja, tak tahu apa. Misalnya ni dalam doktor ni, banyak lah. Kenapa dia buat halus sangat? Kajian dia tu, isyarat dia tu terlalu seni untuk nak memahami setiap satu istilah tu. Jadi daripada awal kitab dia sampai ke akhir kitab ni, macam-macam lah istilah-istilah hadis itu yang ada dalam usul hadis tu kita bertemu lepas satu-satu, tapi dia tidak letak setempat. Ini seseolahnya kamu sudah belajar dulu tentang hadis muttarib. Sekarang dia jumpa hadis muttarib. Macam mana? Muttarib ni terbagi kepada berapa? Ittirab itu pada sanad dan pada matan. Pada matan macam mana contohnya? Boleh tengok sendiri yang dia isyarat itu. Kemudian kalau dia kata hadis ini hadis mu'allaq misalnya, macam mana bentuk? Kita boleh tengok. Inilah yang ada di dalam Jami' At-Tirmizi. Dan satu lagi keistimewaannya, kenapa kitab ini dipegang oleh Syekhul Hadis, saya nampak sebab kalau kita perhatikan, selalu Imam Tirmizi kemukakan pendapat Imam Bukhari dalam kitab. Yang mana pendapat Bukhari itu kalau kita tak belajar Tirmizi ni tak tahu pun itu pendapat Bukhari. Kalau kita baca kitab Bukhari itu sendiri dari awal sampai akhir pun tak ada benda tu. Tapi kita percaya, semua orang percaya bahawa itu memang benar-benar pendapat Bukhari, sebab dinukilkan oleh muridnya yang sangat disayangi, murid yang sangat amanah, iaitu Imam Tirmizi. Jadi menambahkan maklumat tentang Bukhari itu, keluasan ilmu dia dalam bidang hadis, kita dapat tahu melalui Jami' Tirmizi. Misalnya di sini dia kata, saya tanya Muhammad, maksud Muhammad ini Imam Bukhari lah, tentang hadis ini. Dia kata boleh jadi. Jadi dia, benda ni tak ada dalam Bukhari. Jadi kadang-kadang kita tengok dalam kitab kan, dia kata Imam Bukhari kata. Imam Bukhari kata tu di mana? Kalau kita cari dalam Bukhari sendiri tak ada. Sebahagiannya Imam Bukhari kata tu dalam kitab Tirmizi.
murid dia. Sebahagiannya yang kata Bukhari kata tu dalam kitab dia yang lain, At-Tarikhul Kabir misalnya. Dalam kitab tu, itu pun Bukhari kata juga. Kadang-kadang yang kata Bukhari kata tu dalam kitab dia Ad-Du'afa As-Saghir misalnya. Kitab Ad-Du'afa As-Saghir, macam-macam kitab dia lah. Salah satu sumber utama kita nak tahu pendapat Imam Bukhari dalam menilai sesuatu hadis, dan sama ada muridnya Imam Tirmizi ini setuju atau tidak setuju, kita boleh tahu di dalam kitab Jami' Tirmizi. Kalau tak ada Jami' Tirmizi ini, banyak sangat orang tak tahu ilmu Imam Bukhari. Inilah saluran yang dipercayai yang ada pada umat. Kalau Imam Tirmizi tak tulis kitab ni, tak tahu Imam Bukhari apa dia yang tidak ada di dalam sahih dia tu, orang tak tahu. Rupanya yang tidak ada di dalam Bukhari itu pun berapa luas, berapa hebat ilmu dia, dan ini hanya kita boleh dapati di dalam kitab Tirmizi. Adapun Muslim, dia murid Bukhari juga, tapi dia tak ada buat begini. Jadi itulah antara kelebihan kitab Tirmizi. Jadi kitab Tirmizi kita kena tahu, saya sudah sebut dari dulu ni sebahagiannya ya, saya pun tak ingat ya, sebahagiannya saya sudah sebut, iaitu dalam mukaddimah dahulu. Sebab dalam mukaddimah tu serba sedikit sudah ada sentuh benda yang saya sebut tadi, tapi mungkin juga ada yang tak ada sentuh dulu, tak apalah. Antaranya yang saya ingat, saya setelah sentuh, kenapa kitab Imam Tirmizi ini perlu dipelajari mula-mula sekali, terlebih dahulu. Kenapa ulama tu letak susunan tertib dia begitu? Jawabnya, antara maksud utama Imam Tirmizi tulis kitab dia ni ialah nak menyatakan kepelbagaian mazhab dalam Islam. Kepelbagaian mazhab dalam Islam dan keluasannya. Beliau akan kemukakan bukan pendapat imam mazhab 4 tu saja, bahkan salah seorang imam mazhab 4 tu yang masyhur di kalangan kita sekarang ni tak ada sebut pun, sekali pun tak ada sebut nama, iaitu Imam Abu Hanifah. Dia tak sebut, padahal berjuta orang ikut tu. Yang dia sebut yang lain, misalnya mazhab Sufyan Tsauri, mazhab Auza'i. Jadi kita boleh tahu mazhab mereka tu yang tak sampai kepada kita, yang orang kata sudah pupus mazhab tu. Apakah tidak boleh dipercayai? Sama seperti kalau kita percaya Imam Tirmizi kata, Imam Bukhari kata begini-begini, sepatutnya kita percaya juga. Sebab Imam Tirmizi ni seorang yang amanah. Ulama kata kenapa dia tidak bawa pendapat Imam Abu Hanifah, dia bawa pendapat Syafi'i, dia bawa Malik, dia bawa Ahmad, dia bawa Ishaq, pendapat Ishaq yang kita tak maklum, bukan 4 mazhab pun, itu di luar daripada 4 mazhab. Imam Abu Hanifah tu yang begitu penting dia tak sebut. Kenapa? Setengah-setengah orang kata dia tak setuju dengan pendapat Imam Abu Hanifah, dia banyak pakai ra'yi, fikiran dia. Tak betul. Tak betul. Bukan kerana itu. Kalau nak kira ashabul ra'yi, banyak lagi yang dia sebut, itu pun ashabul ra'yi juga. Bukan kerana itu, tetapi kerana saluran untuk sampai, untuk mendapat mazhab Imam Abu Hanifah tu yang sampai kepada dia tidak meyakinkannya. Tidak meyakinkannya. Sebab itu dia bawa, dia lebih senang bawa mazhab Tsauri. Berapa banyak Tsauri ni sama dengan Abu Hanifah. Dan dia sebut Ahlul Kufah saja. Ahlul Kufah yang dimaksudkan itu termasuklah Imam Abu Hanifah, tapi dia tak sebut nama. Kenapa? Sebab saluran yang sampai kepada dia untuk di mazhab Hanafi ni tidak meyakinkannya. Sebab tu dia tak sebut. Artinya yang dia sebut itu dia yakin itu. Dia yakin lah tu. Setengah-setengah orang dia kata selain daripada 4 mazhab ni tak yakin, kita tak boleh pegang. Kalau 4 mazhab tu saja yang boleh pegang, sebab ulama-ulama dia ramai. Bagi saya tidak tepat begitu. Macam Imam Tirmizi ni, cuba kita perhatikan, dia tak bawa pendapat Imam Abu Hanifah semata-mata kerana maklumat yang sampai kepada dia tentang pendapat Abu Hanifah itu tidak meyakinkannya. Dia tak bawa.
Jadi yang dia bawa, yang dia sebut itu mazhab Ishaq ke atau Auza'i ke, bagi dia itu meyakinkan. Benda yang sama juga, walaupun dia tidak ada mazhab sendiri, seperti mazhab Syafi'i, dia ada mujtahid fatwanya, ada mujtahid tarjihnya, ada mujtahid mazhabnya. Dalam Syafi'i itu begitu ramai yang buat kerja. Memang hebatlah, kukuhlah. Apakah kita nak anggap mazhab lain yang tidak diamalkan oleh sesiapa itu tak kukuh, tidak boleh dipercayai? Bagi saya tak patut begitu. Sebab pendapat Ats-Tsauri misalnya yang dikemukakan oleh Imam Tirmizi, bukan Imam Tirmizi saja, Imam Tirmizi dengan yakin sebut ini pendapat Tsauri. Mana dia yakin, sebab tu dia sebut. Itu satu, Imam Tirmizi ni bukan jalan-jalan orang. Kalau dia seorang saja sebut, bagi kita yakin dah. Macam dia sebut pendapat Bukhari, orang lain tak ada sebut, dia seorang saja, kenapa kita boleh terima? Ini pendapat Tsauri itu kalau kita tengok dalam kitab lain, beratus-ratus kitab lain, orang lain juga sebut begitu juga. Macam mana kita tak yakin? Cuma tidak ada kita kata murid dia, mujtahid-mujtahid yang di bawah dia dalam mazhab dia sendiri, itu cuma tak ada. Tapi dari segi penglibatan ulama-ulama, tak kira lah dia tu diketahui sebagai pengikut mazhab mana ke, ataupun tidak diketahui dia mengikut mazhab mana, semua mereka ada sebut pendapat Tsauri itu. Jadi maknanya pendapat Tsauri yang tersebar dalam kitab-kitab ini boleh dipercayai, sebab benda yang sama, tak ada khilaf. Kalau ada khilaf tu mungkin kita boleh pertikaikan, tapi masalah khilaf ini sebenarnya dalam satu mazhab, Syafi'i sendiri pun ada khilaf. Tidak kata dalam Syafi'i ini satu saja pendapatnya, tak ada khilaf. Ada juga sebenarnya. Jadi apa salahnya kalau pendapat Ats-Tsauri, pendapat Ishaq bin Rahawayh itu kita terima? Sebab dia dikemukakan bukan oleh seorang Imam Tirmizi saja. Ramai lagi kitab-kitab beratus-ratus kita tengok benda yang sama cerita. Sebab itu bagi saya tak kena kalau kita nak kata mazhab 4 saja boleh diyakini, yang lain tidak boleh diyakini. Tak tepat tu begitu. Sebab dia walaupun tidak atas nama pengikut-pengikut dia, ulama-ulama dia semua amanah dalam menyampaikan pendapat seseorang imam itu. Kita dapati sama. Jadi kita nak kata tak kukuh macam mana? Bahkan kalau kita mengambil kira semua ulama-ulama hadis, pensyarah-pensyarah hadis ni, nescaya kita akan dapat lebih ramai lagi daripada yang menyampaikan pendapat dalam sesuatu mazhab itu. Lebih ramai lagi. Dengan sebab itu, ini adalah suatu perkara yang meyakinkan. Imam Tirmizi kemukakan kitab dia ni untuk memperkenalkan kepada kita mazhab. Dan kenapa mazhab ni jadi berbeza? Kenapa ulama ni jadi berbeza pendapat? Dia buat satu tajuk, kemudian dia bawa hadis. Jawabnya hadis lah. Kerana mereka berbeza dalam menerima hadis. Kerana hadis itu ada berbagai-bagai. Lepas tu kita kata, tidakkah lebih baik kalau ada satu saja? Jadi ini boleh menampakkan kesatuan umat Islam? Jawabnya tidak begitu. Memang dikehendaki berbeza di situ. Memang dikehendaki berbeza. Kita kata kalau baik tu, kalau tidak dikehendaki berbeza. Kalau berbeza tu memang dikehendaki, apa salahnya? Itu lagi baik. Sama seperti kita kata baju lah, ini warna baju. Mungkin orang kata kalau pakai satu warna saja itu lebih baik. Ya, dari satu segi. Tapi dari segi kepelbagaiannya, orang ni minat tak sama, kesukaan dia tak sama. Dan kesemuanya warna apa pun harus kan. Dan kalau harus, memang dikehendaki kita berbeza pendapat di situ. Berbeza-beza, tak sama pun boleh. Apa salahnya? Apa salahnya? Sama juga dalam fiqh ni, dia memang menghendaki begitu. Jadi kita kata, setengah-setengah orang dia kata, ini ketentuannya macam seseorang ditentukan untuk kita. Dia tak fikir yang perbezaan mazhab ini sebenarnya untuk keperluan, kesesuaian masing-masing. Dalam keadaan ini, kita boleh pakai ini, kita boleh pakai ini. Dia jadi terikat dengan mazhab pula. Inilah satu yang saya tengok fenomena yang tidak menyenangkan. Misalnya kita kata, kalau hadis yang kalau semayang itu turun lutut dulu. Turun lutut dulu. Dia kata inilah mazhab Syafi'i.
inilah yang lebih baik. Sedangkan ada dalam hadis yang lain turun tangan dulu, dan itu dipegang oleh orang mazhab lain. Jadi dia masing-masing tak khususkan dengan mazhab dia tak fikir dari segi manusia tu sendiri. Nabi SAW buat begitu nak bagi kesenangan kepada manusia tu sendiri, tidak kira kamu siapa pun. Sebab ada kalanya orang tu dalam keadaan tertentu, uzur misalnya, dia lebih selesa lutut dulu. Ada kalanya tidak selesa lutut dulu, tangan dulu. Itulah maksudnya, bukan nak khusus dengan golongan mana-mana sehingga jadi tanda dia pula, tanda mazhab. Tak perlu gitu. Kalau kita pakai hadis itu dalam keadaan-keadaan yang berbeza tadi, jadi senang nampak. Sebenarnya untuk kita semua, bukan untuk golongan tertentu. Ini untuk orang Malaysia, ini untuk orang Turki apa, tak ada timbul masalah. Tapi cara faham itulah, cara faham inilah yang berbeza-beza. Kalau kita melihat kitab-kitab hadis ini dari sudut seorang mazhab yang terikat dengan mana-mana mazhab, dia akan jadi kitab ni jadi berwarna mazhab dia. Dia akan pusing. Sebab itu kalau kita baca syarah-syarah ni, kalau ditulis oleh ulama Maliki, kadang-kadang dia bawa ke dia, bawa ke situ. Ditulis oleh Hanafi, bawa ke dia. Sebenarnya tak ada kena-mengena tu. Sepatutnya untuk semua. Sepatutnya untuk semua. Sebab itu saya tengok macam pengarang kitab Tuhfatul Ahwazi, Syarah Tirmizi, dia ahli hadis. Banyak tempat sangat istimewa cara dia, sebab dia tak terikat dengan mazhab. Dia tengok ni hadis ini lebih sesuai, pakai. Sedangkan kalau kita baca syarah-syarah hadis yang dibuat oleh ulama Hanafi ataupun yang diajarkan oleh ulama-ulama Hanafi, misalnya dalam kes perempuan pergi ke masjid, berapa banyak hadisnya, banyak sangat hadisnya, tapi mereka ketepikan. Yang perempuan pergi ke masjid, perempuan ni lebih baik sembahyang di rumah seorang diri dia. Kalau di luar rumah, dalam rumah lebih baik. Dalam rumah, dalam bilik lebih baik. Kalau bilik kecil lebih baik. Pergi ke situ. Dia tinggal berapa banyak hadis-hadis yang sahih, memang tidak masuk dalam mazhab-mazhab lain sampai sekarang ni pun dia pakai lagi. Dia tinggal. Tapi Maulana Mubarakpuri, Tuhfatul Ahwazi, pengarang Tuhfatul Ahwazi, dia tidak begitu. Dia kata ini hadis ini kuat untuk orang perempuan pergi ke masjid. Orang perempuan pun dapat juga kelebihan masjid, dapat juga kelebihan sembahyang berjemaah. Ni kalau dia ikut mazhab Hanafi itu tak ada jemaah, di rumah lebih baik seorang. Yang di zaman Rasulullah tu begitu ramai pergi tu, apa cerita? Dia tinggal kerana sesuatu andaian saja yang boleh berlaku fitnah. Kalau perempuan tu pergi, apa fitnah? Dan perempuan ini bukan keluar pergi ke masjid saja, banyak lagi tempat-tempat lain dia pergi. Tempat lain boleh pergi, masjid tak boleh pergi. Akhirnya jadi ketinggalan umat Islam. Ini kesan yang saya lihatlah di negara-negara Hanafi, banyak orang perempuan dia ketinggalan. Salah satu sebabnya kerana mereka terlalu ta'assub pakai pendapat imam tu lah. Sepatutnya dia terbuka. Kalau terbuka kan boleh tengok. Cuba tengok orang yang tak pakai cara tu, betapa dia maju, kelebihan dia tampak kelebihan. Jadi kerana ikut yang ini, berapa ramai kerugian. Usahakan nak belajar benda lain, benda agama pun ketinggalan, nak dapat kelebihan ibadat pun tak dapat. Ini perbezaan mazhab. Jadi kalau kita tengok kitab-kitab hadis ini dari sudut pandang seorang hadis yang bebas, tak ada terikat dengan mazhab-mazhab, kita nampak banyak faedah. Sebab kita di sini kita tengok sesuai dengan mazhab ni, di sini sesuai dengan mazhab ni. Kadang-kadang kita tengok satu hadis tak sesuai dengan mana-mana mazhab yang ada. Kita nampak macam mana? Tapi dia hadis Nabi. Apakah kita akan tinggalkannya? Tak ada ke tempat untuk sesuai digunakannya? Inilah kalau kita baca kitab Tirmizi ni, kita boleh tengok ini pendapat orang, ini pendapat, itu maksud utamanya. Kemudian kita belajar Abi Daud. Itu yang kedua. Abu Daud, tujuan utama dia, banyaklah maksud dia, tapi yang utama, antara yang utamanya ialah nak
mengajarkan kepada kita tentang dalil-dalil masing-masing imam itu. Kalau imam ni kata begini, mana dalil? Dia kemukakan hadis. Ini hadis. Jadi imam-imam itu bukan sewena-wena, sesuka hati dia. Nak buat hukum dia sendiri, tidak. Bahkan dia ada tempat rujukan. Sebab itu kita hormat, kita sanjung mereka. Sebab mereka mengambil kira dalil-dalil, terutamanya berupa hadis Nabi SAW, mereka ambil kira. Jadi kita boleh tengok dah, agama yang sampai kepada kita ni melalui mazhab mana pun, kita yakin puncanya ialah daripada Rasulullah SAW juga. Cumanya orang ni dia pegang dengan dalil ni. Oleh kerana dalil tu nampak bercanggah dengan yang satu lagi, dia guna kaedah tarjih. Kaedah tarjih pakai yang ini. Jadi di situlah timbul pula berbagai-bagai ilmu, usul fiqhnya, qawaid fiqhnya, dan macam-macam lagi, hikmah fiqhnya, ada semua. Dari puncanya daripada menilai dalil-dalil itu. Yang ni nilai begini, dia pakai ada dalil dia, bukan tak ada dalil. Jadi kalau orang kata ini semata-mata pendapat, tak betul. Kadang-kadang kita tengok Imam Abu Hanifah, macam kata tadi, dia kata perempuan lebih elok sembahyang di rumah. Dia ada dalil juga, dia ada hadis juga. Bukan dia ikut pendapat dia saja, fikiran dia semata-mata, nafsu dia, tidak. Cuma kita yang kemudian yang lain ni, fikirlah tengok dalil dia tu sejauh mana untung ruginya, baik buruknya, kesan dia tu, kita kena tengoklah. Tapi dari segi dia tu pakai dalil, tetap menjadikan hadis-hadis Rasulullah sebagai rujukannya, itu tetap memang ada, tidak dinafikan. Itu tujuan Imam Abu Daud, iaitu dia nak cerita dalil imam-imam. Kalau Imam Tirmizi nak cerita khilaf, dia cerita ini orang ni pendapat begini, orang ni pendapat begini. Dia sebut dah dalil sikit, tapi tidak banyak. Jadi Imam Abu Daud tambah dalil masing-masing. Kemudian baru Bukhari. Pergi kepada Bukhari, ini lagi susah. Pergi kepada Bukhari, dia tujuan utama dia ialah bagaimana kita nak faham sesuatu masalah, sesuatu perkara, panduan daripada hadis. Bagaimana kita nak faham daripada satu hadis? Kadang-kadang kita boleh keluarkan berpuluh-puluh kesimpulan. Bagaimana cara? Dia ajar kita, iaitu cara berijtihad, berpandukan hadis-hadis Nabi SAW. Bagaimana cara? Jadi setelah kita tahu dah mazhab-mazhab yang berbeza-beza tu, imam-imam kita sudah kenal semua, dalil-dalilnya kita sudah tahu. Jadi sepatutnya kita boleh keluar hukum sendirilah. Takkan kita nak ikut orang saja. Kita boleh faham sendirilah kaedah tu. Itu peranan Bukhari, iaitu mengajar pelajar-pelajar cara-cara mengistimbat, menyimpulkan sesuatu hukum, sesuatu pengajaran daripada hadis. Itu tujuan utama. Jadi benda ni sangat penting. Kalau kita perhati kepada tertib tadi, dia ada kesesuaiannya. Bukan saja-saja diatur begitu, Tirmizi dulu, kemudian Abu Daud. Bukan saja-saja, bahkan besar faedah dia tu, iaitu nak meningkatkan kemampuan seseorang pelajar hadis itu daripada permulaan sedikit-sedikit sampai dia jadi seorang yang cukup mahir. Dan dengan, kalau Bukhari, dia menggunakan hadis yang paling sahih, hadis yang paling kukuh. Ini hadisnya, saya buat kesimpulan begini, ini hadisnya. Dia ajar kita, dia faham macam mana, dia begini cara. Kadang-kadang tak ada hadis pun, Imam Bukhari buat mari ayat Quran saja, tak ada hadis pun, dia buat kesimpulan sendiri. Dia nak ajar kita seolah-olahnya dia ni macam guru silat lah. Guru silat ni kan, mula-mula ni dia guna senjata. Kamu ada sama-sama ada senjata. Akhir sekali sampai satu peringkat, bila sudah mahir, ni orang ada senjata masa keliling, kamu tangan kosong, nak buat macam mana? Dia boleh juga. Itulah maksud Bukhari ni. Walaupun dia, kemahiran dia, walaupun tak ada senjata pun, dia boleh patahkan juga musuh yang ada senjata. Jadi zahirnya tak ada senjata, tapi boleh juga dia ambil hukum daripada hadis itu. Hadis itu tak nyata begitu, tapi dia boleh simpulkan
daripada hadis itu sesuatu. Itu cara dia. Itu cara Imam Bukhari. Kemudian Imam Muslim yang keempat, kalau kita perhatikan, apa tujuannya? Tujuannya ialah membanyakkan hadis yang sahih, yang tinggi kedudukannya, sahih di peringkat tinggi. Kalau Bukhari dia kadang-kadang bawa satu saja hadis, mungkin kita rasa tak kukuh walaupun kuat dah, tapi satu saja. Imam Muslim bawa banyak salurannya. Kadang-kadang hadis sama, salurannya banyak. Imam Bukhari bawa melalui satu saluran saja. Jadi ini memberi keyakinan kepada kita. Kita berasa puas hati nak pegang dengan hadis ni. Tengok berapa ramai salurannya. Bukan satu saluran, benda yang sama. Ataupun dia banyak hadis dia, banyak berhubung dengan perkara yang sama. Itu tujuannya. Jadi kita pun yakinlah dengan agama kita. Sebab agama kita ni sampai melalui saluran yang kokoh macam ni. Saluran itu bukan satu, tapi banyak. Itulah kelebihan Muslim. Tujuan utama dia. Selain daripada itu banyak lagi yang lain, tapi ini antara tujuan utama Sahih Muslim itu ditulis oleh Imam Muslim. Kemudian setelah kita belajar tentang hadis-hadis sahih yang tinggi tarafnya itu banyak, lepas itu dia Nasa'i. Ini Nasa'i yang kelima. Nasa'i yang kelima. Kalau nak kira dari segi kedudukannya, lebih banyak hadis-hadis yang tinggi, dia banyak. Dia bukan nombor 5 Nasa'i. Berapa ramai ulama-ulama macam Maulana Anwar Shah Kashmiri, dia letak Nasa'i nombor 3. Bukhari, Muslim, Nasa'i. Dia letak Nasa'i tinggi, tapi dalam tertib pengajian nombor 5. Tengok berbeza. Sebab dia ada maksud sendiri. Kita nampaklah orang-orang yang susun ini, tertib ni, buat tertib pengajian hadis, nampak orang-orang yang hebat, orang-orang yang cukup berpengalaman dalam melahirkan pakar-pakar hadis. Memang nampak. Sebab hadis-hadis ni banyak. Kadang-kadang kita pun lemah juga, tak faham juga kenapa ni semua orang kata ni sahih, dia kata tak sahih. Imam Nasa'i cuba ajar kita tentang ilal khafiyah. Ilal, penyakit-penyakit hadis, kecacatan yang tersembunyi, kadang-kadang tak nampak. Zahirnya sekali pandang tak nampak. Dengan sebab ada kecacatan itu, orang ni tak mau pakai. Orang ni pakai, dia tak nampak. Dia tak nampak dia boleh pakai. Tapi yang ni nampak, dia tak mau pakai. Lepas tu kita kata ni sahih. Sahih, ya, dari satu sudut, sekali pandang. Tapi kalau melihat kepada keaiban yang ada pada dia tu, maka nampak sangat tak boleh pakai. Itu sebabnya. Jadi tentang ilat-ilat itu, penyakit-penyakit itu, masalah yang ada dalam sesuatu hadis. Kadang-kadang hadis itu banyak sangat, tapi kenapa yang ini tak pakai? Kenapa tak pakai? Misalnya Bismillahirrahmanirrahim itu baca dengan jahar, dengan kuat, itu banyak hadis. Tapi kenapa ramai-ramai ulama yang hebat tu, kalau imam yang 4 tu 3 tak mau. Kalau ada pun dia kata baca perlahan. Kalau Imam Malik langsung tak baca, tak ada. Fatihah mula dengan Alhamdulillahirabbil alamin, perlahan pun tak ada. Jadi sebanyak mana ada hadis yang ada tu, macam mana dia? Bagi dia ada ilat. Itulah bendanya. Ataupun yang ni kata ini satu ketika dahulu, lepas itu kita tengok hadis ini pakai usul tarjih ke, atas dasar tarjih dia tak mau pakai. Macam-macam. Dari segi ada banyak satu perkara, tidak semestinya banyak itu akan diutamakan, tak mesti. Itulah keadaannya. Kemudian yang kelima, lepas yang kelima, keenam ialah Ibnu Majah. Ibnu Majah dalam tu ia kumpul macam-macam hadis yang tinggi, tarafnya macam Bukhari, perawi-perawinya, syarat dia. Ada yang tidak macam tu, bahkan ada yang mau tu, ada juga.
Sebenarnya dia nak ajar kita bagaimana caranya, iaitu cara sesuatu hadis ini setelah kita belajar daripada Tirmizi dengan rijalnya, dengan usul hadisnya kita sudah mantap. Kemudian kita sudah tengok ikhtilaf mazahibnya. Kemudian kita telah tengok dalail a'immahnya dalam Abu Dawud. Kita belajar pula bagaimana cara nak istinbat hukum daripada sesuatu hadis itu daripada Bukhari. Kemudian kita sudah tengok dah, rasai dah bagaimana sifatnya hadis-hadis yang sahih itu, yang taraf Bukhari itu dalam Muslim. Dan kita sudah tahu illat yang tersembunyi itu, kita sudah tahu. Jadi sekarang ni Ibnu Majah itu macam ujian kepada kita. Jadi sekarang ni kalau kita tak baca dengan yang ada takhrij apa itulah, yang ada tahqiq ulama tu bukan cara, kita baca Ibnu Majah saja, Sunan Ibnu Majah saja, memang itu menjadi ujian. Jadi kamu sudah belajar semua tu, tengok kamu hukumlah sendiri, kamu letaklah sendiri tarafnya, sahih ke, hasan ke, dhaif ke, maudhu' ke, kamu buat sendiri. Kamu sudah belajar, itu maksudnya. Jadi walaupun nampak, tapi untuk seseorang tu dapat kemampuan ataupun kita panggil malakah ilmu hadis itu sangat istimewa. Dan benda ni sudah beratus tahun, sudah teruji lah kira-kiranya. Orang yang belajar mengikut sistem itu memang jadi, memang nampak lah, itu terbukti. Dan dari segi tertib tadi bukan nak cerita taraf dia tu, tidak taraf, bukan masalah tu, nak melahirkan seorang yang ahli dalam hadis. Kalau macam Ibnu Majah tu banyak lagi yang lebih tinggi daripada dia, kenapa tak belajar yang itu? Bukan nak belajar hadis yang mana lebih sahih, bukan itu. Ini untuk melahirkan seorang tokoh hadis, dan dengan mengikuti sukatan pelajarannya yang khusus. Itu maksudnya, lebih pergi ke situ, lebih pergi kepada untuk sukatan pengajian hadis. Dari segi tertib itu, dari segi tinggi rendahnya itu penilaian lain pula. Jadi kita tak boleh kata dalam Tirmizi ni banyak hadis dhaif, jadi kuranglah dia. Ya, kalau tengok dari sudut itu. Tapi kalau tengok dari sudut maksud dia, kita terhutang budi banyak kan. Dengan sebab dia sebut itu, dia nak sebut perawi itu kepada kita, nak ajar kita. Bukan dia tak tahu yang sahih. Dia sudah ada kaedah dia, wa fil bab an fulan. Wa fil bab itu dia sudah isyarat dah kepada yang sahih, tinggi. Dia tak bawa, dia boleh bawa yang itu, tapi dia sengaja tak bawa. Sebab itu sudah ada orang lain bawa dah. Kamu sudah tahu, aku nak ajar kamu benda lain. Tiba-tiba kita kata dia tak pandai pula. Ini kan? Sebenarnya dia tu nak ajar kita. Dia turun ke bawah. Dia rendahkan diri dia sama tinggi dengan kita. Kita kata dia rendah pula, dia hina pula. Sedangkan dia nak ajar kita, nak didik kita, nak angkat kita daripada bawah tu ke atas. Dia rendahkan diri dia. Kita tak faham. Itulah bendanya yang saya nampak tentang Tirmizi ni. Oleh kerana nota ni sudah sampaikan, boleh kita tengoklah nota ni pula ya. Banyak sangat kelebihan Tirmizi. Jadi alhamdulillah notanya sudah sampai. Sekarang ni kita tengok nota yang keempat, muka surat 53 yang pertama tu. Ini sebagai sambungan kepada nota sebelumnya. Bab ma yaqul idza dakhala al-khala'. Bab apa yang diucapkan apabila hendak memasuki tempat buang air. Apa yang diucapkan seseorang apabila dia hendak memasuki tempat buang air. Wa bihi qala hadatsana Qutaibah wa Hannad qala hadatsana Waki' an Syu'bah an Abdul Aziz bin Suhaib an Anas bin Malik qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala' qala Allahumma inni a'udzu bika. Qala Syu'bah wa qala marra wa qad qala marratan ukhra a'udzu billahi minal khubuthi wal khabith aw al khubuthi wal khaba'ith. Qala Abu Isa wa fil bab an Ali wa Zaid ibn Arqam wa Jabir wa ibn Mas'ud. Qala Abu Isa
hadithu Anas asahhu syai'in fi hadzal bab wa ahsan, wa hadithu Zaid bin Arqam fi isnadihi ittirab. Rawah Hisham ad-Dastuwai wa Sa'id bin Abi Arubah an Qatadah. Faqala Sa'id an al-Qasim bin Auf al-Shaybani an Zaid bin Arqam. Wa qala Hisham ad-Dastuwai an Qatadah an Zaid bin Arqam. Wa rawahu Syu'bah wa Ma'mar an Qatadah an al-Nadr bin Anas. Faqala Syu'bah an Zaid bin Arqam. Wa qala Ma'mar عن النضر بن أنس عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو عيسى سألت محمدا عن هذا فقال يحتمل أن يكون قتادة روى عنهما جميعا. Itu hadisnya di bawah tajuk ini satu saja hadisnya, yaitu hadis yang keempat. Qutaibah dan Hannad meriwayatkan kepada kami, mereka berdua berkata, Waqi' meriwayatkan kepada kami daripada Syu'bah, daripada Abdul Aziz bin Suhaib, daripada Anas bin Malik, katanya Nabi SAW apabila hendak memasuki khala', yang di tempat buang air, mengucapkan, yakni sebagai doa, memohon perlindungan, Ya Allah. Pergi ke muka surat 57 nya, sambungan terjemahan itu. Sesungguhnya aku berlindung kepadamu. Syu'bah berkata, pernah pada kali yang lain dia, yakni Abdul Aziz bin Suhaib, gurunya itu, meriwayatkan Nabi SAW mengucapkan, aku berlindung kepada Allah daripada kekotoran dan perbuatan keji, atau daripada syaitan-syaitan jantan dan syaitan-syaitan betina. Abu Isa berkata, berhubung dengan bab ini ada riwayat daripada Ali, Zaid bin Arqam, Jabir dan Ibni Mas'ud. Kemudian kita pergi ke muka surat 59. Terjemahan lagi. Abu Isa berkata, hadis Anas merupakan yang paling sahih dan paling hasan dalam bab ini. Hadis Zaid bin Arqam ada ittirab dalam sanadnya, yakni sanadnya muttarib. Hisham ad-Dastuwai dan Sa'id bin Abi Arubah telah meriwayatkan hadis ini daripada Qatadah. Sa'id berkata daripada Al-Qasim bin Auf al-Shaybani, daripada Zaid bin Arqam. Kata Hisham ad-Dastuwai pula daripada Qatadah, daripada Zaid bin Arqam. Syu'bah dan Ma'mar pula meriwayatkan daripada Qatadah, daripada An-Nadr bin Anas. Syu'bah berkata daripada Zaid bin Arqam. Manakala Ma'mar pula menyebutkan daripada An-Nadr bin Anas, daripada ayahnya, yakni Anas bin Malik, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Isa berkata, pergi ke muka surat 61, saya bertanya Muhammad, yakni Imam Bukhari, tentang perkara ini. Beliau berkata, boleh jadi Qatadah meriwayatkan daripada kedua-dua mereka. Boleh jadi Qatadah meriwayatkan daripada kedua-dua mereka. Itulah terjemahan kepada hadis yang keempat. Dia ada satu lagi hadis di bawah tajuk tadi, iaitu hadis yang kelima muka surat 63. Ada dua hadis sebenarnya di bawah tajuk ini. Kita tengok dulu muka surat 63. Wa bihi qala akhbarana Ahmad bin Abdah Ad-Dabbi Al-Basri qala haddathana Hammad bin Zaid an Abdul Aziz bin Suhaib an Anas bin Malik anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala al-khala' qala Allahumma inni a'udzu bika min al-khubuthi wal khaba'ith. Qala Abu Isa hadha hadithun hasanun sahih. Bermaksud Ahmad bin Abdah Ad-Dabbi Al-Basri meriwayatkan kepada kami, katanya Hammad bin Zaid meriwayatkan kepada kami daripada Abdul Aziz bin Suhaib, daripada Anas bin Malik, bahwasanya Nabi SAW apabila hendak memasuki tempat sunyi,
yakni tandas. Baginda berdoa, Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada syaitan, daripada syaitan jantan dan syaitan betina. Abu Isa berkata, hadis ini hadis hasan lagi sahih. Itu habis bab tadi. Bab yang keempat itu ada dua hadis di bawahnya, kemudian seterusnya itu bab yang kelima. Itu kita tangguh dululah. Tengok yang tadi, hadis yang keempat. Jadi kalau sekadar terjemahan, sekadar itulah terjemahan. Sejauh mana kita nak faham, terpulang. Kalau kita tengok terjemahan, sekadar itu. Dan pening juga kepala kita tu kalau tengok terjemahan saja tu kan. Dia kena dengan syarah. Kalau syarah tu baru terang, baru terang. Baiklah, kita balik semula kepada muka surat permulaan. Muka surat pertama iaitu 53, bab ma yaqul idza dakhala al-khala'. Bab apa yang diucapkan seseorang apabila dia hendak memasuki tempat buang air. Jadi tempat buang air, situ saya ada buat nota di situ. Nota 55 ini sambungan kepada nota sebelumnya. Bab yang keempat ini membincangkan tentang apa yang seharusnya diucapkan atau dibaca ketika seseorang hendak memasuki tempat buang air atau tandas. Khala asalnya idza dakhala al-khala. Jadi khala itu, khala asalnya berarti tempat sunyi atau tanah lapang. Ini sesuai dengan keadaan pada zaman dahulu, di mana kawasan lapang yang jauh daripada penempatan orang ramai biasanya digunakan sebagai tempat buang air. Sebab itu digunakan khala, tempat buang air. Asalnya tanah lapang. Tandas atau tempat buang air juga dikatakan khala, padahal asal maknanya tanah lapang, tempat yang kosong. Kerana ia kosong ketika tidak diperlukan. Orang tidak tidur dalam tandas, tak duduk lama-lama, sekadar perlu. Bila habis keperluan, tinggal kosong. Sebab dia tempat yang kosong. Diisi itu kerana keperluan saja. Saja-saja nak duduk situ tidak. Tak ada orang selesa. Kecuali adalah jenis makhluk yang selesa. Hanya itulah dalam hadis disebut. Selain khala, di dalam hadis-hadis boleh didapati penggunaan perkataan-perkataan seperti mirhab. Jamaknya marahid. Lihat misalnya Sunan Tirmizi hadis nombor 8 dan Sunan Abi Daud juga hadis nombor 8. Hadis itu digunakan marahid dalam bentuk jamak. Juga memberi makna yang sama. Macam kita lah, ada tandas, jamban, apa lagi, bilik air, lagi apa lagi. Kalau Indonesia tu dia kata kakus, kamar kecil, macam-macam. Sama, benda yang sama. Dalam bahasa mana-mana pun ada beberapa lah sebenarnya untuk memberi makna tandas ini. Tapi tidak sebanyak dalam Arab. Arab baju tengok. Dalam hadis saja macam ni. Kenapa? Sebab tempat itu kalau kita sebut kan, yang sebenarnya memang menjijikkan. Tak ada orang suka. Jadi sebab itu dia guna bahasa kiasan. Bahasa kiasan, bahasa yang tidak terang. Sebab tempat itu tempat yang tidak disenangi, tidak disukai. Dan kalau sebut betul-betul biadab, nampaknya biadab, kurang ajar. Jadi sebab itu dia ada banyak bahasa-bahasa ni, tempat rehat dan macam-macam lah ada. Marahid. Kanif, jamaknya kunuf. Lihat misalnya Sahih Muslim hadis nombor 563 dan Sunan Ibni Majah hadis nombor 293. Jadi situ dia guna perkataan ini dalam hadis saja. Berapa banyak menunjukkan Nabi SAW ni dia tak guna yang tepat. Dia guna bahasa kiasan-kiasan. Sebab dia nak ajar adab kepada kita, akhlak yang mulia.
Seperti macam untuk persetubuhan kan, dia guna bahasa kiasan juga. Dia tak sebut yang kalau kita dengar kita rasa tak sesuai lah. Ini cara orang yang tidak beradab cakap. Jadi sebab itu dalam Quran dia tak ada sebut yang terang kalau benda-benda macam tu. Sama juga di sini dengan hadis ni banyak perkataan-perkataannya. Hush, jamaknya hushush. Lihat misalnya Sunan Abi Dawud hadis nombor 5 dan Musnad Ahmad hadis nombor 369. Jadi yang ni ada ni sebelah ni pun ada, saya petik ni sebelah ni. Ini yang sebelah muka surat 56 ada. Muka surat 56 bawah. Ada huruf tebal sikit, ada nombor 1. Zaid bin Arqam riwayatkan katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna hadhihi al-hushush muhtadaratun." Dia guna hushush pula di situ. Jadi perkataan-perkataan ini ada di dalam hadis-hadis, berbeza-beza, maknanya sama. Al-ghaid, lihat misalnya Sahih Bukhari hadis nombor 141 dan Sunan Nasa'i hadis nombor 22. Al-baraz, baraz ni saya rasa bahasa Melayu ni punca daripada sini. Orang kata berak, baraz. Ini kan bahasa kita ada berak, baraz, dekat. Tapi kadang-kadang kita rasa lain. Tidak, dia apabila sudah bertukar tu kan, dia dengan pelat bangsa tu dia jadi lain lah, sedikit sebanyak. Dia ubah lah sedikit sebanyak. Jadi school lah, sama. Beza tu tak sama tu, betul-betul tak sama, tapi itu puncanya. Kepada pengkaji bahasa dia boleh tahu ni puncanya. Kalau orang Kelantan kata dia suka makan kateh tahu? Kaki lah kalau paha ayam tu, ataupun puyuh, itu kateh. Katif Arab, kateh. Rambutnya orang Kelantan kata kotok. Dalam bahasa Arab kotok. Itu gambaran rambut Dajjal, kotok rambutnya, bukan kerinting, lebih lagi daripada kerinting, kotok kata. Kotok banyak. Terutamanya saya perhati bahasa Kelantan ni banyak masuk dalam gok, kata dia, masuk dalam gok tu belukar lah. Rab bahasa Arab banyak. Ada bahasa Melayu lain-lain tu, takwa apa-apa semua tu, tawakal tu banyak lah yang lain-lain tu. Tetapi yang pelik-pelik tadi kita rasa bukan sebenarnya situ. Tapi baraz itu asalnya bukan makna berak kita tu, tidak. Baraz itu makna tanah lapang, kawasan terbuka begitu. Sebab orang zaman dahulu dia pergi cari tempat macam tu untuk buang air. Lihat misalnya Sunan Ibnu Majah. Sebab saya sebut misalnya ini contoh saja. Sebenarnya bukan dalam 2 kitab ni saja, banyak lagi dalam kitab lain. Ini sebagai contoh. Mansah, jamaknya manasik. Lihat misalnya Sahih Bukhari hadis nombor 5771 dan Sahih Muslim hadis nombor 4035. Dan kiryas, jamaknya karayis. Lihat misalnya Sunan An-Nasa'i hadis nombor 20 dan Musannaf Ibnu Abi Syaibah hadis nombor 1612. Al-madhab, kita kata mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi. Mazhab tu pun makna jamban juga, salah satu maknanya. Salah satu maknanya ialah tandas. Lihat misalnya Sunan Abi Dawud hadis nombor 1 dan Sunan Tirmizi hadis nombor 16, untuk memberikan makna yang sama. Makna sama. Dalam bahasa Arab umum, perkataan-perkataan mustarah, ini ada lagi yang tak ada dalam hadis, tak guna dalam hadis, tapi bahasa Arab umum ada guna. Marfiq, makhraj dan lain-lain juga digunakan secara meluas untuk memberi makna tandas atau tempat buang air. Orang-orang Mesir sering juga menggunakan perkataan baitul adab, baitu at-taharah,
untuk tandas. Jadi rumah bersuci, rumah bersuci, rumah adat. Sementara orang-orang Hijaz pula sering menggunakan perkataan al-mustarah, baitul ma, baitul taharah untuk tandas ini. Di dalam bahasa Arab moden pula, perkataan dauratul miyah sering digunakan untuk menunjukkan tempat atau benda yang sama juga. Ini dari sudut bahasa. Jadi sekarang ni kita tengok dalam hadis ni dia sebut satu, khala. Itu salah satu. Khala asal makna dia tempat terbuka, tempat kosong, tempat sunyi, tidak ada orang. Sebab orang yang beradab, walaupun dia di zaman tidak ada kemajuan macam sekarang ni, dia tetap menjaga adabnya. Dia pergi tempat sunyi, bukan buang air ni di hadapan orang, tengah-tengah orang ramai. Tidak, bukan begitu. Walaupun tak ada tandas, tapi dia tetap jaga adab dia sebagai manusia. Sebagai manusianya, Nabi SAW ajar macam mana? Itulah, pergi tempat sunyi, tempat kosong. Di sini dia sebut khala. Dalam tajuk khala. Dalam hadis pun ada sebut juga. Idza dakhalal khala, bila dia nak masuk ke tempat sunyi, ke tempat kosong. Jadi dalam keadaan biasa kosong, kerana ada keperluan saja orang masuk dalam tu. Kalau tidak, tak ada siapa pun yang suka duduk dalam tu. Itu disebut khala. Habis itu kita tengok pula seterusnya muka surat 54. Qutaibah dan Hannad meriwayatkan kepada kami. Jadi Qutaibah dan Hannad ini dua orang perawi yang telah kita sudah bertemu dah. Kita sudah bertemu. Jadi tak perlu diulangi lagi biografinya, latar belakangnya tak perlu. Tengok di sana, saya sudah isyarat di situ, nota berapa. Tengok sana. Saya tak akan ulang, sekali sebut sudah. Jadi dua orang ni sudah ada. Tengok sana. Jadi kena ada nota yang sebelum ni lah. Meriwayatkan kepada kami, mereka berdua berkata, Waqi' ni pun sudah ada dah. Sudah ada dah dulu. Tak perlu diulang lagi. Tengok di sana. Meriwayatkan kepada kami daripada Syu'bah. Syu'bah tak ada lagi. Syu'bah nota 58 itu. Bin Al-Hajjaj, bin Al-Ward, Al-Ataki, Abu Bistam, Al-Wasiti, kemudian Al-Basri. Apa makna kemudian Al-Basri? Mungkin kita tak biasa sebab kita terjemah yang Arab, yang asal itu begitulah. Kemudian Al-Basri, maksudnya dulu dia terkenal dengan Al-Wasiti. Al-Wasit, orang Wasit, dia duduk di Wasit. Kemudian dia berpindah, duduk pula di Basrah. Lama selepas itu dia berpindah, duduk di Basrah pula. Jadi itu maksudnya kemudian Al-Basri. Macam kita lah, mula duduk di Pahang, sekarang ni duduk di Johor misalnya. Jadi orang Pahang kemudian jadi orang Johor, misalnya kita kata begitulah. Jadi kemudian tu yang selepas itu. Kalau kata Al-Basri pun betul juga, sebab dia kemudiannya duduk di Basrah. Kalau kata Al-Wasiti pun betul juga, sebab dia sebelum itu duduk di Wasit. Duduk di Wasit. Kalau sebut kedua-duanya pun betul juga. Gitu caranya dia sebut tentang seseorang perawi. Syu'bah adalah perawi thiqah, hafiz, lagi mutqin. Mutqin maknanya mantap. Kalau orang Kelantan kata kemah, orang kemah. Orang kemah kita tu, dia kata orang kemah. Kalau kemah bahasa surat ni maknanya dia tu segak kan, berpakaian kemas begitu. Ini dengan makna mantap, mutqin. Kadang-kadang saya terjemah kemas. Mantap pun boleh juga, sama juga. Kukuh, teguh, kuat, sama juga. Saya ingat dulu, semasa remaja dulu, saya tak belajar di sekolah, tapi pernah tengok ada buku-buku tu juga, baca juga sikit-sikit. Kalau buku sastra ni antara yang diperkenalkan zaman itulah tulisan Haji Agus Salim yang masyhur di Indonesia. Nama dia
tokoh yang kukuh. Nama buku. Jadi kukuh lah mutqin, kukuh. Tokoh yang kukuh. Jadi dia menceritakan tentang sastrawan ni, ahli bahasa. Jadi mutqin itu maknanya kukuh. Ats-Tsauri berkata, Syu'bah adalah amirul mukminin dalam bidang hadis. Bila kata amirul mukminin ni hebatlah. Kalau dalam sejarah Islam ni amirul mukminin Sayyidina Umar lah mula-mulanya. Khalifah. Maknanya khalifah lah, orang nombor satu lah. Kalau dalam negara. Ni amirul mukminin dalam hadis. Imam Bukhari pun orang sebut amirul mukminin juga. Mana hebatlah. Syu'bah ni tahap tu lagi, tapi dia dulu lagi. Selain merupakan pembela sunnah dan seorang abid, beliau juga merupakan orang yang mula-mula mengkaji tentang perawi-perawi di Iraq. Jadi kaji perawi-perawi di Iraq, Mas Basrah, Kufah, apa semua tu dia kaji. Jadi untuk menentukan kedudukan sesuatu hadis tu dia kena tahu perawi dia. Jadi dia ni yang antara orang yang mula-mula lah. Imam Ahmad berkata, Syu'bah adalah satu umat dalam bidang hadis dan rijalnya. Satu umat maksudnya seperti satu umat. Satu umat ni ramai lah. Dia seorang tu kalau nak kira nilai dia sama dengan 10,000 orang, katakanlah. Dia seorang tu sama dengan 1,000,000 orang. Itu maksud dia, satu umat. Sebabnya kita duduk cari dalam 1,000,000 orang tu nak keluar macam tu tak ada. Kalau 100 orang tu jauh lah, 1,000 pun tak ada, 1,000,000 pun tak ada. Ni satu umat. Seperti dalam Quran kan dikatakan inna Ibrahim kana ummatan. Ibrahim itu satu umat. Mana nilai dia, orang ni tak sama nilai. Kita nak tahu nilai dia apa ni setinggi mana, tengoklah. Bolehkah lahir macam dia tu dalam berapa lama masa? Tengok sih. Dan tengok juga berapa ramai bilangan. Tengok sih, baru kita tahu. Barulah terasa kehilangan dia tu besar maknanya. Besar. Kalau macam Imam Bukhari ni sampai sekarang kata tak ada. Dah berapa juta manusia, 1,000 tahun lebih, sampai sekarang kata tak ada macam dia. Kalau orang zaman dulu dia kata tak pernah mata melihat orang sepertinya. Tak pernah. Macam itulah. Jadi Syu'bah ni pun mengikut Imam Ahmad. Bila Imam Ahmad kata dia bukan calon-calon orang, dia tu pun bukan main hebat. Dia kata begitu. Jadi dalam bidang hadis dan rijal hadis, yang ini tentang perawi-perawi hadis itu. Imam Asy-Syafi'i pula berkata, kalau tidak ada Syu'bah, nescaya ilmu hadis tidak diketahui di Iraq. Jadi kira-kiranya di Iraq ni orang kenal hadis ni sebab dia. Macam itulah besarnya kedudukannya. Tara mana kita nak tahu orangnya, Syu'bah ni, Imam Syafi'i kata. Jadi orang yang mula-mula bawa perkenalkan cara hadis di Iraq. Tetapi Ad-Daraqutni di dalam kitab Ilal yang menulis Syu'bah banyak tersalah tentang nama-nama perawi kerana kesibukannya menghafal matan, yang di teks hadis. Dia komen begitu. Dia main banyak sangat ni, main dengan banyak sangat ni, adalah dia salah silap itu. Tetapi ulama-ulama hadis yang datang kemudian dapat kesan di mana dia silap, dapat kesan. Jadi kepada orang yang tak tahu benda tu, dia mungkin terpedaya, terkeliru lah. Dia ingat Syu'bah ni Amirul Mukminin fil hadis, dia betul pegang. Tak boleh, Amirul Mukminin pun ada salah juga. Ada salah juga. Dengan sebab itu kita kena tengoklah, ikut dengan cara yang betul. Syu'bah lahir pada tahun 82 Hijrah dan meninggal pada tahun 160 Hijrah. Jadi saya rasa masa tak mengizinkan. Kita tak sempat baca panjang malam ni. Setakat itulah rasanya untuk malam ni dahulu. Dan untuk seterusnya itu kita akan sambung lagi. Seterusnya insya-Allah akan sambung lagi. Setakat itulah untuk malam ni dahulu. Wallahu a'lam. Wa akhiru da'wana. Alhamdulillah. Subhanallah.
Boleh insya-Allah berkongsi dalam sesi soal jawab ni, tapi rasanya kita pun sudah lewat sangat ni kan. Ini sudah ada dah satu soalan. Tapi soalan ni tak ada kena mengena dengan hadis yang kita baca ni. Ialah yang menyoal pun dia tak tahu kan kita nak bincang apa malam ni, sebab nota aku sampai lewat. Soalan 1, apakah benar Sayyidina Ali mempunyai 19 ummul walad? Benar. B, apakah dan siapakah ummul walad itu? Baca dulu baca dulu soalan ni. C, apakah kini dalam suasana aman, tiada perang, wanita-wanita yang merdeka boleh menawar diri dan merelakan diri mereka menjadi ummul walad kepada seseorang lelaki muslim yang sudah berbini 4? D, apakah fik ummul walad ini boleh diamalkan pada abad ke-21 ini? E, adakah syarat-syarat sah pernikahan ummul walad ini dengan seseorang lelaki muslim? F, bagaimanakah kita hendak memahami ayat surah Al-Mu'minun 5 hingga 6 yang menghalalkan jima' dengan ma malakat begitu, ma malakat aimanukum tu. Ini berkenaan dengan hamba sebenarnya. Soalan-soalan ini semua berkenaan dengan hamba. Hamba ni sekarang ni tak ada. Sistem ni pun sudah tidak ada. Jadi jawab ini berkait dengan sejarah lah. Berkait dengan sejarah. Dari segi wujudnya pun tak wujud sekarang ni. Tak usah kira lah dari segi lebih dahsyat lagi. Ada kadang-kadang daripada hamba itu cerita lain. Tapi secara rasminya, secara umumnya tak ada sistem ini. Jadi ummul walad ni begini dalam sistem hamba. Dalam Islam secara ringkasnya, sebab kalau nak cerita panjang lah. Secara ringkasnya, zaman dahulu dia ada hamba. Sistem hamba ni ada. Sistem hamba ni bukan ada dalam masyarakat Islam sahaja, tidak. Seluruh dunia ni ada. Agama mana-mana pun, di mana-mana pun ada. Masyarakat mana pun ada hamba ni di zaman dahulu. Hamba ini nak jadi hamba ni dalam sistem-sistem lain selain daripada Islam, banyaklah saluran-salurannya. Kalah perang, jadi tawanan, boleh jadi hamba saya juga. Kalah judi, boleh jadi hamba saya juga. Dipertaruhkan isteri dia, anak dia, jadi hamba lah. Dan macam-macam lagi sumber-sumber dia. Orang tu diculik oleh orang-orang tertentu, dia pergi jual sana jadi hamba. Jadi hamba tu sebenarnya dia orang merdeka. Itu sistem perhambaan dahulu dia luas sangat. Akhirnya bila Islam mari, dia terima hanya satu saja sumber, iaitu hasil daripada peperangan. Ketika sistem ini berjalan, di mana orang kafir pun kalau dia tawan orang kita, dia akan buat hamba juga. Jadi Islam membenarkan orang Islam kalau tawan orang kafir, musuh tu, kita boleh buat hamba, mereka jadi hamba juga kepada kita. Ini saja sumber untuk diterima hamba dalam Islam. Kemudian Islam ni dalam melayani hamba ni berbeza jauh lah daripada yang lain-lain itu. Sehingga kita dapati banyakkan dalam hukum, kalau buat kesilapan ini, merdeka hamba. Buat begini kesalahan ini, merdeka hamba. Ini fidyahnya, merdeka hamba. Kafarahnya, merdeka hamba. Banyak sekali. Yang mestilah tu, kiranya mestilah nak menebus dosa, itu caranya. Yang ni Islam sebenarnya bukan suka sangat dan ada hamba, tapi kerana terpaksa seseorang nak buang terus pun tak boleh. Tapi dia secara perlahan-lahan dia didik umat dia, penganut dia ni, supaya ke arah memerdekakan manusia. Mereka tu menuju ke arah tu, dan dia anggap orang yang mulia, orang yang baik, dermawan, yang beli hamba, merdekakan secara percuma saja kerana nak dapat pahala. Bukan dia kena bayar kafarah apa pun. Nak merdeka, memerdekakan hamba ni satu kebajikan yang besar. Jadi dengan sebab itu ramai yang merdeka-merdeka ni yang dipanggil maula ataupun mawali. Setelah dimerdekakan, ini maula orang ni sebab dia dimerdekakan oleh orang ni. Ini maula orang ni, begitu.
Jadi yang perempuan-perempuan itu, kalau dalam sistem hamba yang lain, teruklah, tak kira lah. Perempuan itu siapa saja boleh guna dia. Boleh guna dia. Boleh, yakni boleh menggaulinya sebagai isteri lah. Siapa saja. Ayah hari ni, besok anak saudara pula, lusa kawan pula mari bertandang ke rumah kita, tetamu kita. Kita pun bukan angkat teh saja kepada dia, angkat biskut saja, tidak, angkat perempuan juga. Kamu tidur sekali dengan dia, layan dia. Itu. Tapi dalam Islam semua tu tak ada, tak boleh. Walaupun di timur tak boleh buat macam tu. Kalau seseorang tu sudah bergaul dengan seorang perempuan dan dia mengandung, lalu dia dapat anak, itulah yang dipanggil ummul walad. Kalau dia bergaul tak dapat anak, bukan ummul walad. Ummul walad ni kalau dapat anak, barulah ummul walad. Dan dia tidak boleh dikongsi dah oleh orang lain, tak boleh. Nak jadi hamba terus pun tidak. Dia bila merdeka, bila tuan dia mati apa semua, dia akan jadi merdeka. Dan anak dia tu jadi merdeka dengan sendirinya, tidak ikut ibu, ikut ayah yang merdeka. Itulah yang dikatakan ummul walad. Lepas tu banyak lagi cerita-cerita lain tu, panjang lah. Ini rekas tentang ummul walad. Jadi apakah benar Sayyidina Ali mempunyai 19 ummul walad? Benar. Sahabat-sahabat lain pun sama juga, bukan dia saja. Padahal dia sudah ada isteri 4 dah. Kenapa Islam buat begini, benarkan begini? Panjang cerita lah pula. Panjang cerita. Panjang. Jadi kita tak ada peluang rasanya nak bincang seterusnya. Kenapa? Sebenarnya ini satu sumbangan jasa Islam yang sangat besar kepada manusia. Kalau manusia tahu ini, dia akan geleng kepala. Ya, orang lain tak pernah buat. Apa tujuan? Kita kata, seronok-seronok. Bukan itu pendapat kita yang bodoh di akhir zaman ini, yang tak faham cerita yang sebenarnya. Dia tu angkat darjat, dia turunkan darjat. Hamba-hamba ni kan tak suka kahwin. Kalau kahwin, orang nampak dia tak ada duit. Sebab itu kahwin dengan hamba. Orang yang hina, orang yang kaya-kaya tak kahwin dengan hamba. Kahwin dengan hamba, melayani seorang hamba sebagai ummul walad sehingga jadi ummul walad, berarti mengangkat darjatnya dan merendahkan diri kita. Itu maksudnya. Ini bercanggah dengan amalan jahiliah. Dia tak buat macam tu. Itu sebenarnya. Dan mempercepatkan proses manusia ni jadi lebih ramai, jadi merdeka secara tidak langsung. Dan orang yang jadi hamba tu dia suka begitu, bukan dia tak suka. Inilah peluang, bermakna dia semakin hampir dengan pintu kemerdekaan. Dia dilayan seperti isteri juga. Cuma dia tidak terikatlah dengan 4. Kalau seorang itu ada isteri 4 pun, dia boleh lagi ada 19 pun. Lepas itu bila dia habisnya, dah sama seperti perempuan-perempuan yang lain lah, isteri-isteri yang lain, dia boleh kahwin pula dengan orang lain. Lepas itu cerita ummul walad. Jadi mereka mengangkat kedudukan ummul walad itu jadi tinggi. Dan orang-orang kafir di negeri masing-masing tu, dia tahu keluarga dia sekarang ni sudah jadi ummul walad, syukur banyak-banyak, mujulah, ni lah nasib baik boleh kepada orang Islam. Adik kita tu sudah jadi ummul walad, sekarang ni jadi seorang yang mulia dalam masyarakat Islam. Begitu ceritanya. Kalau kita nak kata untuk nafsu, tengoklah perjalanan hidup sahabat tu macam mana. Berapa hari sangat dia duduk di rumah. Keluar sentiasa pergi perang. Tak ada, bukan duduk macam kita. Bukan duduk macam kita. Keluar pergi sana, pergi dakwah sana, pergi sini. Tak ada, bukan maksud itu. Jadi ini sebenarnya nak meramaikan orang-orang yang mulia, baka-baka yang baik. Sebab itu kita tengok dalam sejarah Islam ni, baka-baka yang baik, tokoh-tokoh ilmuwan, tokoh ini, tokoh ramai daripada mawali, anak-anak hamba ni. Sebab apa? Benih dia tu benih baik. Yang lelaki tu orang baik. Dia ni pun jadi ummul walad, bukan orang hina kadang-kadang, orang bangsawan, tapi dia ditawan. Dia jadilah hamba abdi. Jadi ini mengangkat darjat itu. Jadi perbezaan yang selama ni tak pernah berlaku macam itu. Keturunan ni, kalau keturunan hina, hamba jadi hamba lah beratus-ratus tahun. Tapi dengan cara begini,
bukan jadi merdeka saja, jadi ilmuwan ternama dalam masyarakat. Masyarakat pandang mulia juga. Tak kira dah dia ni anak siapa, tak kira dah dia ni. Sekarang ni yang orang kata Alawi tu, keturunan Sayyidina Ali tu, ramai daripadanya daripada Ummul Walad ini, keturunan Ummul Walad ini. Tapi tak ada siapa dah persoal dia ni hamba keturunan. Tak ada siapa menghina mereka tu dengan sebab ibu dia yang hamba tu. Tak ada. Dia jadi mulia dengan sebab dia keturunan Sayyidina Ali, Alawi. Banyaknya daripada ni. Sebab yang isteri tu kan berapa sangat, anaknya tak ramai. Tak ramai pun ramai daripada kita sekarang ni. Sebab dia 4, kita seorang saja. Seorang ni ramai pun paling tinggi 12. Sahabat-sahabat ni main-main lah. Kalau berpuluh-puluh tu anak dia main-main. Tapi seorang-seorang tu pergi perang. Itulah sebab Islam tersebar cepat. Situ dia bukan untuk nafsu. Kita tak boleh kata sahabat ni ada Ummul Walad ramai ni untuk nafsu. Jangan begitu, silap. Silap kalau kata begitu. Yang sebenarnya maksud lain. Itu sahabat-sahabat ni kalau dia kahwin ramai ataupun ada Ummul Walad ramai, sebenarnya maksud lain. Maksud itu sangat mulia, sangat mulia. Apakah dan siapakah Ummul Walad? Macam tadilah sudah sebut dah. Apakah kini dalam suasana aman tiada perang wanita-wanita yang merdeka boleh? Ini tak boleh. Sebab sumber bagi kita dalam Islam ni perang saja, tawanan perang itu saja. Tawanan perang pun selagi sistem itu ada, orang kafir pun terima benda tu. Bila orang kafir pun dah tak mau terima, kita lebih-lebih lagi lah. Daripada dulu lagi kita pun tak mau. Tapi dah dia bergerak nak teruskan sistem itu, kita terpaksa lah. Kalau tidak, sedap hatilah dia. Dia tawan dengan kita, orang kita jadi hamba abdi pada dia. Dia tahu dah, kalau kita tawan pun orang dia tak jadi hamba abdi, kamu jangan risau pun dengan orang Islam. Adik kamu, kakak kamu tak akan jadi hamba abdi. Sedap hatilah dia. Ini manusia dengan ada sifat cemburu dia, sifat kasih dia akan rasa ni adik-beradik dia sudah jadi hamba, dia akan terasa. Jadi nak perang tu kena fikir banyak kali lah. Kena fikir banyak kali. Kita tak mahu perang, tapi kalau perang jadi macam ni lah. Itu maksudnya. Jadi dalam keadaan sekarang ni tak boleh. Sebab itu suatu ketika dahulu saya ingat di Afghanistan dulu masa perang dengan Rusia dulu kan, ada juga orang yang menimbulkan benda ni. Dia kata apa salahnya kalau kita jadikan perempuan-perempuan tawanan mereka itu sebagai hamba abdi. Jadi ulama-ulama bincang pada ketika itu, semua sepakat mengatakan tak boleh. Alasannya tadi, sebab orang kafir pun dah tak mau terima, macam mana kita nak buat benda ni? Tak boleh. Sebab kita kalau tengok ajaran Rasulullah SAW daripada awal lagi ke arah memerdekakan manusia ni, bukan ke arah memperhambakan manusia. Jadi dalam keadaan orang kafir seluruh dunia tak mau, kita lebih-lebih lagi lah sepatutnya. Kita tak boleh memulakan pula sistem ini. Tapi sistem ini cara jelas mansuh tidak ada. Kenapa ia tidak dimansuh? Itu jadi tanda tanya. Jadi tanda tanya. Mungkin sistem ini akan hidup pula. Kalau orang kafir buat begitu, kita boleh buat lah. Tapi dia mula dulu, kita tak akan mula. Itu hikmat tidak mansuh. Berapa banyak yang mansuhkan, tapi yang ini tidak mansuh. Ini kalau dalam kitab usul-usul tafsir, usul fiqh, dia panggil hukum mu'allaq, bukan hukum mansuh. Hukum mu'allaq mana hukum tergantung. Kalau dalam keadaan ini baru ada. Kalau tak ada, tak ada lah. Hukum tergantung. Apakah syarat-syarat sah pernikahan Ummul Walad ini dengan seseorang lelaki Muslim? Jadi bila dia sudah jadi Ummul Walad kepada seseorang itu, dia tak boleh lah dengan orang lain. Kalau tuan dia mati, barulah boleh, habis indah apa semua. Seperti isteri dia lah, isteri yang cara biasa tu, begitulah. Bagaimana kita hendak memahami ayat surah Al-Mu'minun? Jadi begitulah, selagi ada walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Itu ayatnya. Orang-orang ni sifat orang mukmin yang Allah Subhanahu Wa Taala puji. Lebihnya orang mukmin itu beberapa sifat dia sebut, antaranya orang-orang yang menjaga kemaluan mereka.
jaga kemaluan mereka, kecuali terhadap isteri-isteri mereka. Jadi isteri inilah yang dia terhad sampai 4, tak boleh lebih daripada itu dalam satu masa. Ataupun hamba-hamba sahaya yang dimiliki oleh tangan kanan mereka, itu boleh digauli sebagai isteri. Dalam Quran sendiri sebut, fa innahum ghairu malumin, orang yang mengadakan perhubungan dengan isteri-isteri atau hamba sahaya dia, hubungan seks itu tidak tercela, tidak salah, maka Tuhan benarkan. Jadi sekarang ni yang ada isteri-isteri itu boleh, hamba sudah tidak ada. Kalau kita mengadakan, itu berarti mengadakan benda yang tidak baik. Orang Islam tidak memulakan sesuatu yang tidak baik. Katakanlah kalau kita orang Islam mulakan, kemudian jadi semua dosa tu boleh ke dia? Boleh ke dia lah berterusan. Kita tak boleh mulakan benda ni. Itulah lebih kurang yang saya rasa masa pun dah lewat. Hanya setakat itulah dulu untuk malam ni. Wallahu a'lam. Wa akhiru da'wana.